Nak tunggu masuk semua ni lambat lah pula. Baik ya. Kita akan sambung. Yang tadi tu okey dah ya. Sekarang ni kita nak tengok bahagian kedua, iaitu bahagian sintaksis. Mengubah ya susunan biasa kepada susunan songsang. Yang tadi tu ada, patah balik. Yang ini ya. Yang ini yang tadi kita ada beberapa lagi. Saya nak awak buat ni latihan kedua. Kedua kita dah buat. Latihan ketiga, ayat lain pula. Pensyarah tua itu. Dan itu sajalah. Ini awak buat sendiri ya. Ini sebagai kerja tambahan kamu. Allah, hai. Sorry. Resume. Nampak tak ni? Yang belakang. Can you see or not? Ini adalah ada tambahan latihan ya. So I X dulu benda ni. Sebab kita akan masuk latihan kedua. Sekarang kita nak buat yang ni. Kita buat cepat sikit, kita tak ada banyak masa.
Tapi ini tak banyak sangat latihan yang disediakan. Awak ada praktis 1, praktis 2, praktis 3 sahaja. Okey, kita ambil yang mudah-mudah dicuba. Okey, yang pertama. Adik, anak kucing itu comel sungguh. Tukarkan. Sebab secara lisan. Kevin? Comel sungguh anak kucing itu. Comel sungguh anak kucing itu, betul. Yang kedua, awak boleh pilih mana-mana, nak A dulu, B dulu, C dulu atau sorry, A tak boleh lah, A kena ke belakang ya. A adalah subjek mesti letak di belakang. Kita boleh pilih lah macam mana yang paling cantik ayat tu. Yang kedua, mana bahagian objeknya? Ini penting, subjek tu. Apa subjeknya? JU ada, JU. Dah ada dah? Dah masuk dah? Konzin? Konzin dah masuk belum? Ramai yang tak masuk ni. Yang tak masuk saya akan tulis kat situ sebagai apa? Attendance mark. L ke apa? Alisa ada? Ada. Ada. Okey. Saya cek ni ada 4, ada lagi Jiayu, Konzin, Alfred, Nigel, Sin Yi. Ada tak? Ni yang tak masuk lagi. Tak datang tu. Okey. Sebab ni memang mereka tak ada lah tu. Okey, Alisa Lee. Mana subjek ni kat sini? Nombor 2. Beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna. Ya, betul. Okey. Itu ialah dia punya subjeknya. Okey. Ada di Malaysia. So kita boleh buat letak ada di depan atau di Malaysia di depan pun boleh. Okey. Jadi mana ada beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna di Malaysia. Itu satu cara. Kedua, kita boleh juga buat di Malaysia ada beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna. Ya. So itu boleh mana-mana yang baik. Yang kedua, bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu cantik-cantik belaka. Jadi, siapa? Satish. Apakah subjeknya? Pula. Nak hujan dah. Subjeknya apa dia? Sorry, subjek lagi. Betul lah, subjek. Subjeknya apa? Satish? Bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu. Ya. So kalau kita terbalikkan macam mana jadinya? Cantik-cantik belaka bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu. Ya, saya rasa ini je cara yang tak ada cara lain ya, sebab dia tak ada keterangan. Hanya ada subjek dan predikat. So untuk dapat 6 markah tak susah kan? Kemudian kita ada ayat praktis yang kedua. Praktis yang kedua, kebanyakan rumah dibina di sepanjang sungai pada zaman dahulu.
Ini menariknya sebab dia ada 3, ada 4. Kebanyakan rumah 1. Kebanyakan rumah ialah subjek. Dibina 1. Di sepanjang sungai 1 lagi. Pada zaman dahulu 1 lagi. Ada 2 keterangan di sini. Okey. Jadi kalau ada 2 keterangan, lagi banyak pilihan untuk kita melakukan pendepanan ayat. Contohnya di sepanjang sungai, kebanyakan rumah dibina pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, di sepanjang sungai, kebanyakan rumah dibina. Pada zaman dahulu, kebanyakan rumah dibina di sepanjang sungai. Jadi banyak cara. Dibina di sepanjang sungai, kebanyakan rumah pada zaman dahulu. Tengok, ada banyak sangat cara. Yang pentingnya apabila kita bercakap, mestilah ada nada yang sesuai. Okey. Nama adik kamu siapa? Macam mana buat ni? Chu Jiazwan. Nama adik kamu siapa? Tak tahu. Tak tahu. Sebenarnya ini senang sangat. Mungkin kita tak terfikir, oh ini ya jawapannya. Okey, apabila ada soalan ya, bila ada soalan, kamu depankan dia, kamu tambah kah. Sekali lagi, Alin. Siapakah nama adik kamu? Ya. Siapakah nama adik kamu? Bila kita cakap intonasi kena betul lah ya. Siapakah nama adik kamu? Bila kita songsangkan ayat, kita mesti tambahkan perkataan kah. Okay, ini ayat biasa. Tak boleh letak kah. Jangan pula kamu kata, nama adik kamu siapakah? Itu salah. Ya. Kereta yang laju tadi terjunam ke dalam longkang. Itu biasa. Tak susah nak buat. Mari kita tengok yang ketiga. Pintu itu perlu engkau tutup rapat-rapat. Pintu itu. Okey. Apa yang menariknya dengan ayat ni? Untuk ayat ini, pintu itu perlu engkau tutup rapat-rapat. Ni ayat apa? Ini ialah ayat pasif pelaku kedua. Okey. Ini ialah ayat pasif pelaku kedua. Pintu itu perlu engkau tutup rapat-rapat. So sekarang susunan biasanya subjek di depan. Subjek ialah pintu itu. Okey. So kalau kita nak songsangkan sama aja konsepnya. Boleh kita ambil satu persatu dia punya tu. Pintu itu satu. Okey. Perlu engkau tutup satu, rapat satu. Rapat-rapat. Okey. Boleh kedepankan mana-mana bahagian. Perlu engkau tutup pintu itu rapat-rapat atau perlu engkau tutup rapat-rapat pintu itu boleh atau rapat-rapat perlu engkau tutup pintu itu pun boleh. Okey. Ini yang kedua ni sama dengan yang tadi. So, Jazwan, cuba yang ni Jazwan. Saya. Yang mana? Nombor 2. Orang yang menyampaikan ceramah tadi siapa? Siapakah yang menyampaikan ceramah tadi? Awak tertinggal satu perkataan. Siapakah orang yang menyampaikan ceramah tadi? Ceramah tadi. Ingat cemara aja ya. Lama dah tak bersukan kan? Okey, betul. Siapakah? Jadi kita kena tambahkan partikel kah di situ. Okey. Kapal terbang itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Yang ini ya. Kita boleh buat kapal terbang itu satu, mendarat satu, and the next one.
Tapi kita kena tengok kalau kita letak mendarat di depan kena ada lah. Mendaratlah kapal terbang itu di tak boleh tulis mendarat kapal terbang itu salah. Kena tambahkan lah. Okey, yang ini kena tambah lah. Mendaratlah. Macam tu. M ni kena huruf besar lah sebab dia ayat pertama. Mendaratlah kapal terbang itu di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Ini awak jangan asingkan pula ya. Jangan asingkan pula ni. Satu lagi keterangan. Kalau macam ni susahlah. Kota Kinabalu kapal terbang itu mendarat di lapangan terbang antarabangsa. Tak boleh. Ya. Dia lapangan antarabangsa Kota Kinabalu itu mesti sekalikan. Ya, tak boleh dipisahkan. Okey, ada soalan setakat ni? Kalau tak ada soalan, kita berhenti di sinilah untuk hari ini. For our next lesson, bila ya? Hari ini patutnya besok tapi dah diganti hari ini. So our next lesson will be on Friday. Friday kita akan buat apa Kalau tak silap saya kita akan buat cerpen. Cerpen ataupun drama Sekejap saya cek. Kita dah habis buat puisi. Semua dah selesai puisi. Kemudian bahagian cerpen, hipertensi dah. Gerhana manusia. Okey. Sila baca cerpen Gerhana Manusia. Tak silap saya ni yang kita akan buat. Okey, itu saja untuk hari ini. Awak boleh sedia for your next class. Boleh masuk dah kalau saya sudah masukkan, tapi yang kosong yang tak ada jawapan lah ya. Awak nak yang ada jawapan ke yang kosong aja? Saya dah masukkan dalam Discord. Mana-mana boleh. Sudah masuk dah, awak boleh check lah. Dah boleh download dan buat latihan. 16, siapa yang masuk balik ni? JU masuk. Nigel, kenapa lambat Nigel? JU dan Nigel. Alfred dengan Kuan Zin ni hilang terus. Sin Yi hilang terus. Lela ada ke? Ada. Alright. So, itu saja daripada saya. So, see you again on Friday, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Lihat ayat ini, abang membeli sebuah kereta yang besar di kedai kereta terpakai. Berdasarkan satu ayat ini, ada yang baru masuk tak? Kalau ada yang baru masuk, cakap, cikgu saya baru masuk, bagi tahu nama. Tapi dia tak masuk lagi, mana dia tahu ya. Okeylah. Okey. Abang membeli sebuah kereta yang besar di kedai kereta terpakai. Subjek, abang. Predikat, membeli sebuah kereta yang besar di kedai kereta terpakai. Olah ayat,
frasa nama dengan frasa membeli jadi frasa kerja. Labelkan subjek sebagai A, predikat sebagai B, keterangan sebagai C. Keterangan ialah di kedai kereta terpakai. Tulis macam tu. Tukar ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang. Okay, CBA ikut atas. C, di kedai kereta terpakai. Membeli sebuah kereta yang besar, abang. Okay. Di kedai kereta terpakai, membeli sebuah kereta yang besar, abang. Kalau baca tu dia kena ikut intonasinya. Kalau tak jelas ya yang mana predikat. Keenam, tukar ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang CAB. Ya. So kalau CAB, siapa masuk? Kat mana salah ejaan? Tak apa. Yang keenam di kereta. Ini ke jawapan ni? Ada yang kata jawapan ni salah eja. Ya, jawapan salah eja. Ya ke salah eja? Apa kata dasarnya? Apa kata dasar untuk jawapan? Apa kata dasar untuk perkataan ini? Jawaban. Saya boleh jawab. Jawab kan? So kalau jawab, tambahkan akhiran an, jadilah jawaban. Kenapa kita nak tukar kepada P? Okey, nanti kita akan bincang sedikit pasal ni. Baik, kita teruskan dulu. Untuk yang keenam, ya, di kedai kereta terpakai, abang membeli sebuah kereta yang besar. Okey. So ini ialah untuk yang keenam. Yang ketujuh, BAC. Tukarkan BAC. So membeli sebuah kereta yang besar, abang di kedai kereta terpakai. Membeli sebuah kereta yang besar, abang di kedai kereta terpakai. Cuma kalau kat sini saya suka kalau ada lah ditambah. Ya. Membeli sebuah kereta yang besar lah, abang di kedai kereta terpakai. Ya. Bila kita tak ada lah kat sini, dia tak apa-apa. Cantik. Yang ke-8, BCA. Memberi sebuah kereta yang besar di kedai terpakai abang. Membeli sebuah kereta yang besar di kedai terpakai abang. Okey. 9. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Sebuah kereta yang besar dibeli oleh abang di kedai kereta terpakai. Dan yang ke-10, nyatakan golongan kata yang terdapat dalam ayat ini. Kata nama, kereta, abang, kedai. Kata kerja, membeli. Kata sendi, di. Kata adjektif, besar. Baik, ini satu contohlah daripada satu ayat kita menganalisis ayat.
Okey. Baik, ada soalan, ada komen tentang perkataan jawapan. Adakah jawapan itu salah eja? Kata jawapan. Ya. Okay. Kata akarnya ialah jawab. Okay. Imbuhan yang digunakan ialah akhiran an. Secara logiknya, jawab tambahkan akhiran an ialah jawapan. Kenapa kita nak tukar kepada jawapan? Ada tak perkataan jawab dalam kamus dewan? Ya. Jadi kita sudah terbiasa buat kesalahan. Sebab tu apabila dibetulkan kita agak janggal. Okey. Jadi kita pilih perkataan jawapan yang betul. Lama-lama kita biasakan. Lama-lama kita akan terbiasa. Ya, bukan jawaban. Okey. Baik. Pada soalan seterusnya ialah untuk latihan 1. Cuba kita jawab soalan ini. George membawa adiknya makan angin ke Pulau Pinang. Awak boleh cakap kuat. Apa jawapan dia? Subjek ayat. George. George. Okey. Predikat. Sorry. Sekejap ya. Dah tertekan salah. Apakah predikatnya? Kamu boleh type juga jawapannya. Membawa adiknya makan angin ke Pulau Pinang. Betul. Siapa yang cakap ni? Tan Jixuan. Okay, good. So, membawa adiknya, terus sajalah type balik. Kan? Itu ialah predikat. Pola ayat. FNFK. FK ya. Sebab ini membawa adiknya. Okay. Tadi subjeknya ialah George B. Predikatnya B ialah predikat sebagai subjek sebagai A, predikat sebagai B, keterangan A. Keterangan dia apa dia? Keterangan tempat. Ke Pulau Pinang. Ke Pulau Pinang. Okey. Ke Pulau Pinang ialah keterangan. Jadi predikatnya ialah membawa adiknya makan angin. Boleh? Bolehlah. Macam tu. Apa dia tu? Salah. Salah ni.
membawa adiknya makan angin. Saya tak copy So George ialah kata frasa nama iaitu subjek. Membawa adiknya makan angin ialah predikat dan ke Pulau Pinang yang keterangan. Sebenarnya ada satu lagi keterangan kat situ. Makan angin pun keterangan juga Membawa adiknya tu. Adiknya ialah objek So kalau kita tukar kepada susunan songsang, C ialah apa? Ke Pulau Pinang, C ialah ke Pulau Pinang. B membawa adiknya makan angin. A George. Ke Pulau Pinang membawa adiknya makan angin. George. Cuba bacakan ayat ni. Siapa ni Chu. Boleh tak awak bacakan ayat songsangnya? Membawa adiknya makan angin ke Pulau Pinang. C dulu. Oh, C. ke Pulau Pinang membawa adiknya makan angin. George. Ke Pulau Pinang membawa adiknya makan angin. George. Okey. Jadi awak tuliskan dengan lengkaplah Ke Pulau Pinang membawa adiknya kelakar tak ayat ni? Apa yang kita nak faham kat sini ialah terdapat berbagai cara kita boleh menukarkan ayat kepada ayat songsang. Sama ada mendepankan bahagian predikat semua terus dan meletakkan subjek di belakang. Ataupun kita juga boleh mendepankan sebahagian daripada predikat. Sama ada predikat utamanya ataupun keterangannya. Boleh meletakkan subjek di tengah-tengah atau di hujung. Seperti yang kita lihat untuk bahagian ini subjek terletak di hujung. Yang nombor 6 subjek terletak di tengah-tengah. Yang ketujuh subjek terletak di tengah-tengah tetapi predikat di hadapan dan keterangan di belakang. So banyak cara yang boleh kita lakukan untuk mendepankan ayat ataupun untuk menukarkan ayat. Cuma satu yang awak perlu ingat bahawa kadang-kadang kita perlu meletakkan partikel lah. Letakkan partikel lah supaya kita dapat membezakan, menegaskan ayat tersebut. Membezakan mana bahagian subjek dan mana bahagian predikat. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey. Untuk 6, 7 dan 8 ni awak boleh buat sendiri. Sekarang saya nak kita pergi ke nombor 9. Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Siapa nak cuba? Jayu. Cuba Jayu. Ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi apakah objek kat sini? Tengok balik ayat tu. Apakah objeknya? Ini ialah objek. So objek hendaklah terletak di depan. Jadi apa dia? Jayu.
Kata objeknya kita letak di depan. So ialah adiknya. Adiknya di depan. Ini ayat pasif pelaku pertama, kedua atau ketiga? Ayat aktif pelaku pertama, kedua atau ketiga? Pelakunya siapa? George. George adalah pelaku ketiga. Okay. So, adiknya sambung. Jiayu. Jizuan lah, Jizuan. Jiayu dia tak ada suara lagi. Jizuan, Ya. cuba buat ayat ni. Tukarkan pada ayat pasif. Adiknya dia apa? Apa ayat original tu? Ayat original tak nampak Ya, tak nampak. Okey, adiknya George membawa adiknya makan angin ke Pulau Pinang. Ayat original. Adik George dibawa oleh George. Adik George. Ke adiknya pun boleh ya. Adiknya. Sekejap ya. Ayat, saya tuliskan ayat betul dia. George membawa adiknya ke Pulau Pinang, is it? Ya. Allah, kenapa I type? I boleh Makan angin. Makan angin kena ada dulu. Okay, kita copy je, jangan susah-susah. Okay. Tak nampak. Okay. So, adiknya Dibawa oleh George. Makan angin ke Pulau Pinang. Betul. So, adiknya dibawa oleh George. Sebab ini senang, sebab inilah pelaku ketiga ya. Adiknya dibawa oleh George makan angin Pulau Pinang. Okey. Katakanlah ya ayat ini kita tukar kepada pelaku pertama So tukar kepada sini. Saya membawa adik saya kalau macam ni bagaimana pula cara kita nak menulis ayatnya? Ini dah betul dah. Okey, ini ialah ayat aktif pelaku pertama. So tukarkan dia menjadi ayat pasif. Kita panggil sini tolong buatkan. Sini. Kalau ayat ni, siapa yang nak cuba? Kalau ayat ni ialah ayat menggunakan saya. Jadi macam mana kita nak tukarkan kepada ayat pasif? Syahira? Adik saya bawa makan angin ke Pulau Pinang. Adik saya bawa makan angin ke Pulau Pinang. Adik saya bawa makan angin. Adik saya bawa makan angin ke Pulau Pinang. Okey. Betul. Jadi kita perhatikan kat sini membawa, kita jadikan dia bawa saja. Ini terpaksa jugalah ya, adik saya bawa
Betul. Tak boleh kita gunakan dibawa oleh saya. Okey, kata golongan kata kat sini apa dia? Tukar pada George. Kata nama. Kata nama apa dia? Kita ada nama khas, ada nama am. Okey. Kata nama khas ada 2. Kata nama am. Adik. Adiknya. Okey. Kata nama khas. Apa dia? Kata nama khas. George dan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Dan kita ada kata kerja. Apa dia? Kata kerja. Membawa. Kata sendi. Apa dia kata sendi? Ke. Ke. Dan simpulan bahasa. Apa dia? Makan angin. Macam tu. Ya. Semua perkataan tu kita analisiskan. George, kata nama khas Pulau Pinang, kata nama khas, membawa kata kerja, adiknya, kata nama am, makan angin, simpulan bahasa. Okey. Jadi sekarang kamu ada lagi satu lagi. Saya memasak nasi ayam untuk hidangan makan malam. Yang ini pelaku pertama ni. Ya. Pelaku pertama. Objeknya ialah nasi ayam. Kata keterangannya untuk hidangan makan malam. Okey. Kata kerja juga. Mesti kata kerja lah. Kalau bukan kata kerja, kita tak boleh nak jadikan kepada ayat pasif. Ya. So yang ini awak boleh buat. Sampailah. Dan saya nak tengok di mana awak akan meletakkan lah nanti ya. Saya tu. Jangan lupa letak lah. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Tukarkan ayat ini. Apakah objeknya? Jiao. Apakah objeknya? Apa objek bagi ayat ini? Apa objek? Selepas kata kerja. Selepas kata kerja itulah objek ya. So apa objeknya kat sini? Nasi ayam, betul. Okey. So nasi ayam ialah objek, okey. So nasi ayam tak boleh transfer lah. Okey. So nasi ayam ialah objek. Okey. Siapa pelakunya? Siapa pelaku? Saya. Saya ialah pelaku. Mereka kita tulis saya memasak. Nasi ayam saya memasak. Betul atau salah?
Nasi ayam saya memasak, betul tak? Perkataan kat sini ialah memasak. Kita tak ada imbuhan selepas memasak jadi kita jangan tambah. Apa yang perlu kita buang ialah kita buang imbuhan di depan. Jadi nasi ayam saya memasak salah Nasi ayam saya masak. Nasi ayam saya masak. Teruskan. Nigel, you are here? You are late again, Nigel. Nasi ayam saya masak. Sambung. Untuk hidangan makan malam. Ya, betul. Untuk hidangan makan malam. Macam tu caranya. Jadi kita tengok apakah perkataan yang ada kat sini. Saya tu apa dia? Kata ganti saya. Memasak tu apa? Kata kerja. Memasak. Kita habiskan ni sebelum kita masuk yang baru dah tinggal less than 1 minute. Nanti masuk balik semula Memasak. Nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam. Kata majmuk ke nasi ayam? Kata nama. Kata nama. Nasi